Ciri pandan darat fizikal dan budaya. Fizikal merujuk kepada semula jadi. Ciri pandan darat fizikal merujuk kepada ciri semula jadi seperti bentuk muka bumi, saliran dan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Contohnya belukar, kontur, tasik dan sungai. Budaya adalah buatan manusia. Ciri pandan darat budaya merujuk kepada ciri buatan manusia seperti guna tanah, kegiatan ekonomi penduduk, pertempatan, kemudahan sosial serta pengangkutan dan perhubungan. Contohnya jalan raya, jambatan, jalan kereta api dan juga tanaman getah. Ciri pandan darat fizikal akan mempengaruhi kewujudan ciri pandan darat budaya. Okey, kita tengok yang pertama, kawasan tanah pamah, dia akan mempengaruhi, tanah pamah adalah ciri fizikal, dia akan mempengaruhi aktiviti penduduk seperti aktiviti pertanian, pengangkutan, pertempatan dan kemudahan sosial. Dan keempat-empat ni adalah ciri pandan darat budaya. Yang kedua, tanah beralun. Tanah beralun juga fizikal. Tanah pamah, tanah beralun, tanah tinggi, pinggir laut, saliran dan tumbuhan semula jadi adalah ciri fizikal, iaitu ciri-ciri semula jadi. Dia akan mempengaruhi aktiviti penduduk dan seterusnya akan mewujudkan ciri pandan darat budaya. Contoh aktiviti pertanian, penduduk akan tanam padi sawah, nanas. Pengangkutan, penduduk akan bina jalan raya, jalan kereta api, lapangan terbang. Untuk aktiviti pertempatan, penduduk akan bina rumah, pertempatan. Okey, dan kemudahan sosial seperti sekolah, hospital, tempat ibadat. Okey, yang ini adalah budaya. Kat sini adalah budaya. Di sini adalah fizikal. Begitu juga dengan kawasan tanah beralun. Penduduk akan bina tanaman getah, kelapa sawit, bina pertempatan. Ini adalah budaya. Ini fizikal. Okey, tanah tinggi. Tanah tinggi penduduk akan bina aktiviti pertanian seperti tanaman teh, sayur-sayuran hawa sederhana, kemudahan penginapan, hotel, kawasan empangan. Ini adalah budaya. Kawasan pinggir laut. Pinggir laut adalah fizikal, penduduk bina pertempatan nelayan, pelabuhan, tempat berkelah, jeti, pendaratan ikan. Okey, kawasan saliran. Saliran fizikal. Budayanya apa? Dia akan kaitkan dengan paip saluran air, jeti, pengangkutan bot. Saliran ni merujuk kepada sungai. Dan yang terakhir, tumbuh-tumbuhan semula jadi. Dia akan menyebabkan penduduk bina kem pembalakan, pertempatan, laluan pejalan kaki. Uji di 2.4, berdasarkan peta topografi di bawah, senaraikan saling kaitan antara ciri pandan darat fizikal dengan ciri pandan darat budaya. Isi jawapan dalam jadual yang diberikan. Minta awak kena pasti kawasan tanah pamah. Okey, mana kawasan tanah pamah? Kawasan tanah pamah. Okey, ni kawasan tanah pamah kan? Okey, ada aktiviti apa ni? Okey, dia ada kawasan padi sawah, ada kawasan pertempatan penduduk, ada jalan raya. Kan? Contoh kalau kat sini, kita ambil pertanian. Pertanian padi sawah. Selain daripada tu, kita ambil pengangkutan. Boleh tak? Boleh. So, ada jalan raya. Warna merah ni jalan raya. Kedua, pengangkutan. Ciri pandan darat budaya dia adalah apa? Jalan raya. Tengok yang kedua, tanah beralun. Tanah beralun kat mana? Yang ada garisan kontur. Ni semua kawasan tanah beralun. Cikgu tandakan bulatan merah. Ni bulatan merah. Tak boleh bulatan merah. Nanti awak confuse dengan ni kawasan tanah beralun kan. Kawasan tanah beralun ada apa? Aktiviti pertanian. Betul, ada pertanian. Pertanian apa kat sini? Ada getah.
Jadi kena lengkapkan getah. Lagi, kawasan tanah pamah beralun. Kita boleh buat apa lagi? Kita boleh jana kuasa hidroelektrik. Jadi kat sini ciri pandan darat budaya empangai. Okey, kita pergi kepada mentafsir peta topografi. Bagaimana anda mentafsir peta topografi? Kita mentafsir peta topografi untuk mengenal pasti dan menghubungkaitkan ciri pandan darat fizikal dengan ciri pandan darat budaya. Selain itu, melalui peta tersebut, kita akan dapat menentukan taburan penduduk, kedudukan dan pola pertempatan. Tafsirkan peta 2.2 untuk mengetahui saling kaitan antara ciri fizikal, ciri pandan darat fizikal dengan ciri pandan darat budaya. Okey, langkah-langkah mentafsir peta topografi. Yang pertama, pelajar dikendaki perhatikan peta secara keseluruhan untuk mendapatkan gambaran umum tentang kawasan kajian. Yang kedua, kena pasti ciri pandan darat fizikal dan ciri pandan darat budaya yang terdapat dalam peta. Dan yang ketiga, kaitkan ciri pandan darat fizikal dengan ciri pandan darat budaya. Seterusnya, tafsirkan peta topografi dengan menggunakan maklumat. Dan tafsiran dilengkapkan dalam bentuk perenggan. Okey, ni contohnya. Ni contoh peta tadi. Peta JT. Okey, perhatikan secara keseluruhan peta ni. Dah perhatikan, kena pasti ciri fizikal, budaya. Dan yang ketiga, kaitkan. Apa perkaitan antara ciri fizikal dengan budaya. Dan barulah pelajar tu tulis dalam bentuk perenggan. Contoh peta ni, kita tengok. Peta topografi menunjukkan kawasan JT. Mana tahu kawasan JT? Ada tajuk. Peta JT. Jadi, okey. Ciri pandan darat fizikal yang terdapat di kawasan peta ialah sungai. Ada sungai ni. Yang warna biru ni sungai. Ada hutan. Ada paya nipah. Pelajar boleh perhatikan di ruangan petunjuk. Kalau tak pasti simbol yang ada dalam peta topografi itu apa? Rujuk petunjuk. Manakala ciri pandan darat budaya di kawasan peta pula adalah terdiri daripada jalan raya, yang warna merah ni jalan raya, ladang getah, sawah padi, pertempatan jambatan, pejabat daerah, ada sekolah. Okey, ada sekolah. Mana lagi? Pejabat pos, balai polis. Boleh rujuk di ruangan petunjuk ni. Kan? PD. PD ni apa? Pejabat daerah. Okey, sebahagian besar bentuk muka bumi di kawasan peta adalah terdiri daripada kawasan tanah pamah. Mana awak kena pasti? Okey, awak nampak kawasan dia rata. Kalau dia ada macam ni, ada garisan kontur, dia adalah kawasan tanah tinggi ataupun kawasan yang beralur. Tapi kalau tak ada kat sini ada banyak pertempatan, kan? Ada pertempatan, ada kawasan pertanian, dia adalah kawasan tanah pamah. Okey, dicakap kat sini kecuali di sebelah barat daya. Mana awak tahu kawasan barat daya? Lukis arah mata angin pada peta. Okey, untuk tentukan arah mata angin ni kena lukis lah. Peta awak tu lukis, tentukan utara, selatan, barat, timur. Okey, utara, selatan kena lukis. Baru tahu. Kat sini dia cakap sebelah barat daya, kan? Sebelah barat daya. Utara, selatan, barat. Ni barat daya. Inilah barat daya. Kan? Ke atas bawah laut ni barat daya. Merupakan kawasan tanah tinggi. Kawasan barat daya kecuali di sebelah barat daya yang merupakan kawasan tanah tinggi. Kawasan tanah pamah digunakan untuk aktiviti pertempatan dan pengangkutan dan pertanian. Manakala kawasan beralur yang bersaliran baik pula digunakan untuk penanaman getah. Saliran utama ialah Sungai Nering. Cari sungai tu ada nama apa? Sungai tu Sungai Nering. Dia ada nama Sungai Nering. Jadi tulislah Sungai Nering. Berdasarkan peta, kegiatan ekonomi utama penduduk ialah pertanian. Mana dia tahu?
Sebab banyak kawasan apa? Kawasan padi sawah. Tanaman yang diusahakan ialah padi sawah dan getah. Okey. Kawasan padi sawah ditanam di kawasan lembah sungai dan tanah pamas seperti di sekitar kampung sawah dan kampung gelan. Tanaman getah pula diusahakan di kawasan kaki bukit dan tanah pamas secara kebun kecil dan ladang getah. Misalnya ladang Bukit Oh. Yang ni yang kita tafsir. Maksud tafsiran tu awak kaji peta tu, awak tulis dalam bentuk perenggai. Untuk kaji, satu, perhatikan secara keseluruhan. Kena pasti ciri fizikal, ciri budaya. Yang ketiga, perkaitan antara ciri fizikal dengan ciri budaya. Dan seterusnya awak boleh buat rumusan. Pekan Jabir menjadi kawasan tumpuan penduduk dan dan membina pertempatan berpusat. Okey, awak nampak kat sini kan? Sebab kenapa? Dia ada banyak sekolah, klinik, balai polis kan? Okey, boleh lengkapkan dalam bentuk perenggai. Kita dah masuk mentafsir peta. Okey, seterusnya untuk latihan hari ini pelajar dikendaki melengkapkan soalan cabaran minda pada buku teks awak lah. Rujuk peta. Okey, soalan ni dia merujuk kepada peta Ulu Pendang. Okey, soalan nombor 1. Senaraikan 3 kegiatan ekonomi. Cari kegiatan ekonomi penduduk. Awak kaji peta topografi ni dan lengkapkan jawapan. Perlu lukis tak peta ni? Tak perlu lukis. Yang kedua, pada pendapat anda, mengapakah tiada pertempatan dibina di kawasan Timur Laut? Peta. Timur Laut mana? Saya dah cakap Timur Laut kena lukis arah. Pelajar kena lukis arah mata angin pada peta. Utara, selatan, barat, timur. Cari Timur Laut ke mana? Utara, selatan, barat, timur. Kat sini Timur Laut. Kenapa kawasan ni tak ada? Ni yang peta kawasan yang kuning ni. Kawasan Bukit Jongkor ni tak ada pertempatan. Itu soalan nombor dia. Nombor 2. Kena fikirkanlah, perhatikan peta tu. Tentukan kenapa kawasan itu tak ada dan penduduk dan tulis dalam bentuk. Okey, ni ringkasan kita belajarlah untuk tajuk peta topografi, iaitu belajar rujukan Greek, pandan darat fizikal, pandan darat budaya. Dan pergi kepada mentafsir peta topografi. Okey, soalan cabaran minda. Soalan nombor 1. Okey, pelajar jawab soalan cabaran minda. Kesemualah soalan cabaran minda ni. Peta tak payah lukis. Cuma rujuk peta untuk dapatkan jawapan. Tengok soalan nombor 1. Dia nak rujukan Greek 4 angka. 1A. 1B dia nak rujukan Greek 6 angka. Cari rujukan Greek 4 angka, 6 angka dalam peta ni dan kena jawab. Bagi soalan nombor 2, 3, 4, 5 dan 6 ni merujuk kepada peta Kuala Sedili. Jadi pelajar kena kaji peta ni dulu untuk dapatkan jawapan. Jawab dalam buku tulis awak dan jangan lupa kongsi jawapan dengan cikgu. Okey, tahniah dan terima kasih kepada semua yang sertai kelas saya. Ingat, kejayaan milik anda semua. Dan awak yang menentukan masa depan awak. Apa yang awak belajar hari ni, apa yang awak buat hari ni, itulah masa depan awak.